Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami ingin membentangkan tajuk implikasi penyalahgunaan gadget terhadap nilai kepribadian Muslim. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Hairuddin, nombor matrik terakhir F2066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Fitri binti Yahya. Nombor matrik saya 17-DHF18F2078. Nama saya Anis Nabila binti Hazin, nombor matrik F2997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Aina binti Samsuri, last matrik number 2076. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Denis Haziq bin Muhammad Rafizi, matrik nombor 1070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmadini bin Suhaimi, nombor matrik terakhir F2068. Pengenalan. Gadget adalah suatu peranti memiliki tujuan dan fungsi spesifik yang berguna pada umumnya diberikan terhadap sesuatu yang baru. Contohnya komputer. Komputer merupakan alat elektronik yang memiliki pembaharuan berbentuk gadget iaitu laptop, notebook atau netbook, dan telefon rumah merupakan alat elektronik yang memiliki pembaharuan berbentuk gadget iaitu telefon bimbit dan telefon pintar. Yang pertama ialah memperlancarkan komunikasi. Manfaat utama sebuah gadget adalah mempermudah atau memperlancarkan komunikasi. Contohnya, memperlancarkan komunikasi dengan seseorang tidak kira dekat maupun jauh beribu batu. Apabila gadget ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyampaikan pesanan. Yang kedua ialah mengakses informasi. Informasi tersebut dapat mempermudahkan anda untuk melakukan sesuatu aktiviti. Contohnya, jika anda sebagai mahasiswa, informasi tersebut boleh berupa update berita tentang program-program kampus dan perkembangannya. Yang ketiga ialah gaya hidup. Memiliki gadget biasanya menjadi sebuah gaya hidup zaman kini, kerana selalunya seseorang memanfaatkan gadget ini hanya untuk memperkuatkan kepercayaan dirinya atau status sosialnya. Seterusnya, wawasan bertambah. Wawasan yang bertambah merupakan manfaat gadget dari gabungan komunikasi lancar dan kemudahan informasi yang diperoleh. Kita tahu bahawa dengan komunikasi dan informasi merupakan salah satu unsur yang mendorong meningkatkan wawasan kita. Yang terakhir ialah hiburan. Gadget juga bermanfaat untuk menghilangkan stres kepenatan anda melalui hiburan yang ditawarkan. Contohnya, hiburan tersebut dapat merupakan muzik, permainan, video dan multimedia yang lainnya. Keburukan penggunaan alat gadget. Nombor 1, alat penyebaran bahan lucah. Penyebaran video-video lucah, gambar berunsur sangat berbahaya, terutamanya dalam kalangan remaja, dan boleh merosakkan akidah atau iman mereka sebagai seorang Muslim. Nombor 2, hubungan kekeluargaan yang semakin renggang. Keburukan penggunaan aplikasi gadget juga dilihat menerusi hubungan kekeluargaan yang semakin renggang kerana mereka lebih kerap dengan telefon bimbit berbanding masa bersama keluarga. Nombor 3, pembaziran masa. Sesetengah pihak menganggap penggunaan telefon bimbit dalam kalangan remaja membazirkan waktu kerana mereka akan lupa untuk solat ataupun beribadat. Dan nombor 4, penyebaran fitnah dan kabar angin. Penggunaan aplikasi gadget boleh membawa kepada masalah penyebaran fitnah ataupun kabar angin dan boleh merosakkan maruah seseorang individu yang Muslim, seperti penyebaran tentang kerosakan akidah mereka, berzina atau sebagainya. Langkah-langkah untuk mengatasi penggunaan gadget ialah: nombor 1, perbanyakkan aktiviti bersama keluarga.
Kita juga boleh melakukan aktiviti yang sihat bersama ibu bapa seperti membuat kek bersama, menyiram pokok atau bersukan untuk mengurangkan lagi masa mereka dengan alat gadget. Nombor 2, menghadkan aplikasi gadget. Kita haruslah menghadkan penggunaan gadget ini kepada diri sendiri dengan adakan peraturan di rumah jika ingin menggunakan gadget. Kaedah ini ialah merancang jadual masa. Nombor 3, mendekatkan diri dengan Allah. Kita perlulah sentiasa mengingati Allah dengan sentiasa mengisi masa yang terluang untuk berzikir dan bersolat berjemaah supaya dapat jauh dari gadget. Nombor 4, mengikuti aktiviti keagamaan. Sebagai seorang anak muda dan Muslim, kita hendaklah sentiasa mengikuti aktiviti keagamaan yang diadakan di surau atau masjid supaya dapat menghindari atau mengelak dari memegang gadget. Punca berlakunya ketagihan terhadap media sosial. Yang pertama adalah kurang didikan agama dan moral diri. Kebanyakan yang terlibat dengan gejala sosial ini tidak mempunyai didikan agama dan moral yang mendalam. Mereka juga tidak takut pada dosa dan pembalasan Tuhan atas perbuatan mereka. Mereka juga berpendapat bahawa kehidupan perlu diisi dengan hiburan dan keseronokan semata-mata. Yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Sebahagian daripada rakan sebaya mempunyai sikap yang negatif. Oleh itu, individu mudah terikut-ikut dengan sikap rakan mereka. Apabila bersama rakan, mereka cenderung untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah. Yang ketiga adalah sikap tidak mengambil berat oleh ibu bapa. Sikap ibu bapa juga menyebabkan masalah ini berlaku. Ada segelintir ibu bapa yang terlalu sibuk sehingga anak-anak mereka terabai. Hal ini menyebabkan mereka melakukan perkara yang tidak berfaedah untuk menghilangkan bosan dan juga mereka melakukan hal ini untuk mendapatkan perhatian ibu bapa. Yang keempat adalah mendapat hiburan secara percuma. Individu lebih gemar untuk menghabiskan masa menonton video di media sosial berbanding di luar kerana kos yang tinggi. Selain itu, fenomena penekstriman video yang semakin mendapat perhatian dan bakal menjadi bentuk hiburan menggantikan hiburan TV. Hal ini perlu diberi ruang untuk berhibur dengan cara lain agar mereka tidak terpengaruh dengan alam maya. Dan yang terakhir adalah tekanan realiti hidup. Cara mengatasi penyalahgunaan gadget. Letakkan matlamat bila anda boleh menggunakan gadget. Menentukan penggunaan gadget pada waktu-waktu tertentu sahaja. Jadikan gadget sebagai ganjaran untuk anda setelah selesai tugasan rumah atau pekerjaan anda. Yang kedua, jangan membawa gadget ke tempat tidur. Lampu yang dipancarkan oleh gadget anda boleh mengganggu tidur anda jika digunakan dalam masa 2 jam sebelum tidur. Yang ketiga, gantikan penggunaan gadget dengan aktiviti yang sihat. Jika anda bosan, keinginan untuk menggunakan gadget semakin tinggi. Lakukan hal lain yang lebih sihat untuk mengisi masa lapang anda seperti bersenam, membaca buku dan lain-lain. Yang keempat, buang aplikasi media sosial di telefon. Anda boleh memeriksa akaun media sosial anda dengan menggunakan komputer daripada telefon bimbit. Dengan itu, anda tidak akan banyak masa dengan gadget. Ini adalah hadis-hadis yang berkaitan. Yang pertama, bila lelaki menggunakan gadget untuk melihat wanita dan wanita menggunakan gadget untuk melihat lelaki yang tidak halal serta perilaku keji lain, maka hal ini termasuk perilaku zina. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim hadis nombor 6754 yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud telah ditentukan atas anak Adam bahagian zinanya. Ia akan mendapatnya dan tidak bisa dihindari. Zina kedua mata adalah memandang. Zina kedua telinga adalah mendengar. Zina lisan adalah berbicara. Zina tangan adalah memegang wanita yang bukan mahram. Zina kaki adalah melangkah. Zina hati adalah
tanpa keinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan dan mendustakan semua itu. Yang kedua adalah fitnah yang ditimbulkan gadget sangatlah besar dan berbahaya berhubung ia adalah dalam genggaman orang dewasa dan mahupun anak kecil. Ada di rumah mereka siang dan malam. Kepedulian para ayah dan siapa sahaja yang mempunyai kekuasaan khusus terhadap keselamatan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab mereka dari penyalahgunaan gadget untuk tujuan buruk adalah wajib ain berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Untuk Muslim, umat Islam boleh membuat turun aplikasi Muslim yang akan mengingatkan umat Islam yang sudah masuknya waktu untuk solat fardu. Yang kedua, umat Islam juga boleh membuat turun aplikasi Al-Quran yang untuk umat Islam mengaji di mana sahaja mereka berada. Umat Islam yang ketiga, umat Islam juga boleh menggunakan gadget untuk mendakwah secara online seperti memaknai video dakwah di media sosial dan memaknai hadis dan mengingatkan umat Islam untuk mengamalkan sunnah Nabi. Saya akan menerangkan tentang kebaikan gadget atau aplikasi yang memberi manfaat untuk pengguna Muslim. Dasar yang ada di sini adalah MySolat. MySolat ini ialah aplikasi yang disediakan oleh Kerajaan Malaysia untuk orang Muslim. So, aplikasi ini dia menyediakan waktu solat, info-info yang terkini berkaitan dengan ibadah solat, menyatakan lokasi masjid-masjid berdekatan untuk tujuan menunaikan solat. Ia memudahkan untuk pengguna-pengguna guna untuk cari masjid-masjid terdekat. Lagi dia menyediakan ayat-ayat suci Al-Quran, audio untuk memperbetulkan tajwid pembaca. Lagi satu, ia menyediakan takwim solat, maknanya ada waktu-waktu solat. Menyediakan artikel panduan seperti panduan solat ketika dalam pesawat, contoh. Itu contohnya, antara salah satu contoh. Contoh di antara aplikasi masa kini memberi manfaat dan memberikan kebaikan kepada pengguna-pengguna Muslim. Yang pertama adalah OnePath Network. Aplikasi ini dia menyediakan video-video terkini mengenai kerohanian, pendidikan, berita tentang Al-Quran, Nabi, masyarakat dan sejarah. Kat sini kira adalah tempat yang kita boleh tengok dakwah-dakwah secara international. Dua dan Azkar ni menyediakan banyak koleksi doa dan mengingati Allah dari pelbagai buku dan laman web. Dia menyediakan sumber-sumber laman web yang untuk kita terapkan untuk penggunaan dan kebaikan dan manfaat kita juga. Yang ketiga adalah Quran Companion. Aplikasi ni dia ada teknik permainan yang disokong secara saintifik yang dijadikan sebagai penghafalan Al-Quran yang berkesan. Lagi satu, dia ni dengan cara sosial dan agak menyeronokkan. Ciri-ciri pintar dia membuatkan kita rasa bermotivasi dan ada tujuan untuk menghafal. Dan contoh yang keempat adalah Learn Quran Tajwid. Aplikasi ini menyediakan pelbagai pembelajaran dari pelajaran tajwid dari asas hingga ke lanjutan, maknanya kepada advance lagi. Ini juga sesuai untuk pelajar daripada semua peringkat, membolehkan mereka untuk belajar sendiri ataupun belajar secara berguru. Okey, saya adalah presenter terakhir. Saya akan menerangkan adab penggunaan aplikasi mengikut cara Islam. Yang pertama, mengikatkan
pembicaraan. Percakapan melalui telefon perlulah dilakukan sesingkat yang mungkin untuk menghindari pemborosan wang. Oleh itu, seseorang yang menelefon disarankan menghindari perbualan yang terlalu lama. Kedua, menjaga sopan santun dalam menulis pesanan ringkas. Pengguna perlu menulis pesanan ringkas dengan bahasa yang indah, mengandungi pelajaran dan kabar gembira. Bagus juga jika diselipkan hikmah, zikir serta nasihat. Ketiga, meneliti kebenaran sesuatu pesanan. Jika pesanan ringkas mengandungi maklumat, maka perlu diteliti terlebih dahulu sebelum disebarkan. Maka teliti dahulu pesanan yang akan dikirimkan, itu akan mendatangkan kebaikan ataupun keburukan terhadap penerima. Okey, seterusnya saya akan menerangkan cabaran-cabaran bagi masyarakat Islam dalam gadget. Masyarakat Malaysia mestilah menghadapi kepesatan arus gadget dan cabaran-cabarannya. Di antara cabaran terpenting ialah seperti berikut: membetulkan niat dan keikhlasan dalam menggunakan gadget dan tujuan-tujuan yang tidak menyalahi syariat. Kedua, menggunakan gadget untuk tujuan kebaikan dan keredaan Allah SWT. Ketiga, menggunakan gadget untuk tujuan peningkatan dan kecemerlangan hidup. Okey, yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saranan. Kesimpulannya, banyak dampak positif yang didapat dari penggunaan gadget, seperti menjadikan perhubungan menjadi lebih mudah dan praktik dari segi komunikasi, menambah banyak kawan dari segi sosial dan lain-lain lagi. Gadget juga memberikan dampak negatif, seperti dapat menyebabkan keragunan, memudahkan rasa nasionalisme dan lain-lain lagi. Saranan yang dapat saya berikan adalah kita sebagai manusia yang beradab dan berpendidikan harus memanfaatkan gadget dengan sebaik-baiknya. Gadget hanyalah suatu alat yang memudahkan kita dalam melakukan sesuatu perkara, bukanlah sebuah alat yang harus kita junjung tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. I need your halal loving. I need your halal loving.